Ini bab kelebihan seseorang memerdekakan hambanya kemudian berkahwin dengannya. Sambung bab ini lagi. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza Khaybar, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menyerang Khaybar. Perawi berkata, yakni Anas, kami bersembahyang dekat Khaybar subuh pada waktu ghalas. Nabi SAW pun menaiki kenderaan dia, dan Abu Talhah juga naik kenderaan dia. Saya naik gendong Abu Talhah. Nabi SAW melarikan kuda dia ataupun sahabat-sahabat dia. Yang ni melurulah di lorong-lorong Khaybar itu. Maknanya lari dengan kuatlah kuda tu. Lututku menyentuh, betul-betul menyentuh paha Nabi SAW. Wan hasar al-izar an fakhidhi, dan terbuka kain sehingga nampak paha Nabi SAW. Dan aku betul-betul nampak putih paha Nabi SAW itu. Apabila Nabi SAW masuk ke Khaybar itu, baginda mengucapkan Allahu Akbar, robohlah Khaybar. Sesungguhnya kita apabila pergi ke halaman sesuatu kaum, yakni apabila kita menyerang sesuatu kaum, maka itulah pagi yang paling buruk kepada orang-orang yang diancam, yakni kepada musuh-musuh lah. Nabi SAW mengucapkan begitu 3 kali. Perawi berkata, yakni Anas, pada ketika itu orang-orang telah keluar untuk kerja mereka. Mereka berkata, Muhammad, wallahi, demi Allah, Muhammad. Abdul Aziz berkata, sebahagian ashab kita mengatakan Muhammad wal Khamis, maknanya orang-orang Khaybar tu kata Muhammad dengan bala tenteranya. Sampai ni qala, perawi berkata, yang ni Anas, kami menguasainya secara kekerasan. Yang ni kami menakluklah Khaybar itu secara kekerasan, yang ni dengan perang, bukan dengan cara mereka menyerah diri. Dan dihimpunkan orang-orang tawanan. Selepas itu Dihyah datang kepada Nabi SAW. Beliau berkata, wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku seorang hamba dari tawanan itu. Maka Nabi SAW pun berkata, pergilah, ambil seorang. Dia pun ambil Safiyah binti Huyai. Maka ada orang datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, wahai Nabi Allah, engkau telah berikan kepada Dihyah Safiyah binti Huyai. Huyai, iaitu Huyai itu penghulu kepada Bani Quraizah dan Nadir. Ia sebenarnya tidak layak kecuali denganmu. Qala, Nabi SAW pun berkata, panggil dia, bawa sekali perempuan itu. Qala, perawi pun berkata, maka Dihyah pun bawa marilah. Mari sekali dengan Nabi. Bila Nabi SAW memandang kepadanya, Nabi SAW kata, khudh jariyatan minas sabi ghairaha, ambillah seorang hamba yang lain sebagai gantinya dari tawanan itu. Qala, perawi berkata, Nabi SAW memerdekakannya dan mengawininya. Sabit berkata kepadanya, yakni kepada Anas, wahai Aba Hamzah, apakah yang Nabi SAW berikan sebagai mas kahwin? Qala, Nabi SAW kata, dirinya. Baginda telah memerdekakannya dan mengawininya. Hingga apabila Nabi SAW berada di tengah jalan, jahazatha lahu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim pun menyiapkannya untuk Nabi SAW. Lalu diserahkan Safiyah itu kepadanya pada waktu malam. Keesokan paginya Nabi SAW sudah sebagai pengantin. Faqala man kana indahu syai'un, baginda berkata, sesiapa yang ada sesuatu makanan, apa-apa makanan, bawakanlah. Qala, Anas berkata, dia pun menghamparkan nita'an,
Yang ini nita'an, yang ini hamparan lah daripada kulit, hamparan daripada kulit. Buka begitu. Orang itu, yang itu bawa mari apa ni, kita kata aqid, keju. Yang itu pula bawa mari tamar, yang ini pula bawa mari minyak sapi. Fahasu haisan, maka mereka gaul semua tu, campur-campur semua tu jadi hais. Mereka pun membuatkannya, menjadikannya hais, lalu makanlah, makan. Itulah walimah ataupun khunduri, kahwin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan, ini pun sanad panjang tu, panjang sangat tu, beberapa tahwil sanad itu, semuanya daripada Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda telah memerdekakan Safiyah dan menjadikan kemerdekaannya itu sebagai mas kahwinnya. Dalam hadis Mu'adz dari ayahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengahwini Safiyah dan asdaqaha itqaha, menjadikan kemerdekaannya itu sebagai mas kahwinnya. Riwayat daripada Abi Musa katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berhubung dengan orang yang memerdekakan hambanya kemudian mengahwinnya, dia mendapat 2 pahala. Seterusnya riwayat daripada Anas katanya, aku naik gendong, aku membonceng Abi Talhah pada hari Khaybar itu, dan kakiku menyentuh kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa'atainahum. Anas berkata, kami sampai kepada penduduk Khaybar itu ketika matahari telah pun terbit dan mereka telah pun mengeluarkan binatang-binatang ternakan dan keluar dengan kapak, dengan makatil, keluar dengan raga-raga ataupun karung-karung mereka untuk nak isi makanan lah. Wa mururihim, dan dengan cangkul, dengan cangkul mereka, dengan siku-siku mereka. Faqalu, mereka pun berkata, Muhammad wal khamis, Muhammad dengan bala tenteranya yang didatang. Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkan, kharibat Khaybar inna idza nazalna bi sahati qaumin fasa'a sabahul munzirin, seperti tadi juga. Anas berkata, Allah telah mengalahkan mereka dan telah termasuk dalam bahagian Dihyah seorang hamba gadis yang cantik, fashtaraha, hamba lah, mana hamba saya yang cantik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelinya dengan 7 orang, dengan sebagai ganti 7 orang. Thumma rafa'aha ila Ummi Sulaim, kemudian menyerahkannya kepada Ummu Sulaim untuk Ummu Sulaim menyiapkannya dan menghiaskannya. Qala wa ahsibuhu, kata perawi, saya rasa dia berkata, wa ta'taddu fi baitiha, dan dia beredah di rumahnya. Beredah di rumahnya, yakni di rumah Ummu Sulaim, iaitu gadis tadi ataupun hamba tadi, Safiyah bint Huyai. Qala wa ja'ala Rasulullah, perawi berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengadakan kenduri dengan menjamu buah tamar, keju, minyak sapi, lalu digali sedikit tanah tu, dan dibawakan bekas ataupun hamparan kulit dari kulit, dan diletakkan barang-barang makanan itu di dalamnya. Jadi berlubang lah supaya tidak jadi tumpah, kata, supaya tidak tumpah, sebab itu digali bubuk. Dan dibawakan keju, minyak sapi, dan lain-lain lagi lah. Fasyabi'an nas, maka kenyanglah orang makan. Qala wa qala an-nas, perawi berkata, yakni Anas berkata, orang ramai berkata, sahabat-sahabat kata, kita tak tahu adakah dia mengawininya ataupun dia mengambilnya sebagai ummu walad, sebagai hamba dia lah. Qalu, ada yang mengatakan kalau dia menghijabkannya, memakaikan hijab kepadanya, maka itu isterinya. Kalau tidak, maka itu ummu waladnya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mahu naik
Lepas itu apabila Nabi SAW mahu naik unta dia, Nabi SAW pun tudung. Dan dia pun duduk di atas belakang unta itu. Tahulah mereka bahawa Nabi SAW telah mengahwininya. Barulah mereka tahu, oh ni kahwin. Bila mereka sudah hampir dekat Madinah, Nabi SAW pun dafa'a, mempercepatkan perjalanan unta dia. Kami pun jalan cepat juga. Qala fa'atharatin naqatul adba wa nadhara Rasulullah. Unta itu tergelincir. Unta adba itu tergelincir sehingga Rasulullah dan perempuan itu jatuh. Jatuh. Faqama, Nabi SAW pun bangkit dan menutupnya. Waqad asyrafatin nisa. Waqad asyrafatin nisa, pada ketika itu perempuan-perempuan pun datang menyambut sambil mereka berkata, ab'adallahu al-yahudiyah, semoga Allah menjauhkan al-yahudiyah, yakni agama Yahudi, yakni menghapuskan agama Yahudi. Tidak sesuai kita kata seperti setengah-setengah orang terjemah. Dia kata ab'adallahu al-yahudiyah, semoga Allah menjauhkan si Yahudi itu, Safiyah tu, moga dia anak Yahudi. Tak sesuai. Dan moga tahu dah bini Nabi, takkanlah nak kata lagu tu. Yang ni semoga Allah menghapuskan al-yahudiyah, yakni agama Yahudi, yakni dengan jatuhnya Khaybar di sana. Itu sebagai sambutan. Qala qultu ya Aba Hamzah, saya berkata, Aba Hamzah, adakah Nabi SAW jatuh? Dia kata, ya, demi Allah memang dia jatuh. Anas berkata, aku menghadiri walimah itu, kenduri kahwin Zainab. Fa asba'an nas, ketika itu Nabi SAW mengenyangkan orang dengan menjamu makan roti dan daging. Ketika dia buat kenduri untuk perkahwinannya dengan Zainab itu, dia menghantar aku untuk memanggil orang. Apabila selesai, qama, dia pun bangkit, wa tabi'tu, aku turut dia. Fatakhallafa rajulan, tapi masih lagi tertinggal dua orang yang lewat bangkit kerana berbual-bual di situ. Masih berbual-bual di situ, belum lagi keluar. Nabi SAW pun pergi lalu dekat isteri-isterinya yang lain, lalu memberi salam kepada masing-masingnya. Salamun alaikum, bagaimana kamu ahlul bait? Mereka pun berkata, bi khair, baik wahai Rasulullah. Bagaimana engkau dapati ahlimu, yakni isteri barumu, isteri baru? Fayaqul, Nabi SAW kata, baik. Apabila selesai, dia pun pulang. Falamma faragha raja', bila selesai tanya-tanya khabar itulah, dia pun balik. Aku pun balik juga bersamanya, kata Anas. Bila sampai di pintu rumah, rupa-rupanya dua orang itu masih lagi duduk berbual-bual lagi. Berada di situ berbual-bual lagi. Bila Nabi SAW bila mereka berdua tu tengok Nabi sudah pulang, mereka pun bangkit dan keluar. Demi Allah, aku tidak pasti itu, adakah aku yang menceritakan kepadanya, yakni kepada Nabi, ataupun diturunkan wahyu kepadanya bahawa mereka telah keluar, atau aku tidak pasti. Faraja'a wa raja'tu ma'ahu, dia pun pulang, aku pun pulang bersamanya. Apabila Nabi SAW meletakkan kakinya di bendul pintu, arkhal hijab, dia menarik ataupun menurunkan tabir, langsir di antaraku dan dia. Dan Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dzana lakum, ala ayah. Seterusnya riwayat daripada Anas lagi, katanya Safiyah termasuk dalam bahagian Dihyah apabila dibahagikan, yakni orang-orang tawanan itu, hamba-hamba tawanan itu. Dan mereka memuji, mulalah mana sahabat-sahabat lain memuji perempuan Safiyah yang termasuk dalam bahagian Dihyah itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Anas berkata, mereka mengatakan tidak pernah kita melihat dalam tawanan ini seumpamanya. Qala fab'atha, Anas berkata, Nabi SAW pun hantar orang kepada Dihyah, lalu memberikan kepadanya apa yang dia mahu. Thumma dafa'aha ila ummi, kemudian Nabi SAW menghantarnya kepada ibu saya, menghantar Safiyah.
seraya berkata apa nama ni, aslihiha, perbaiklah keadaannya, yakni apa nama ni, hiaskan, siapkan dia. Qala thumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar dari Khaybar, hatta idza ja'alaha fi zahri, sehingga apabila Khaybar sudah berada di belakangnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun turun dan pasang kubah, yakni khemah yang bagaikan kubah. Bila pagi besok, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, sesiapa yang ada pada dia lebihan bekalan dia, maka hendaklah dia membawanya kepada kita sini, buat mari sini. Anas berkata, yang itu, orang itu bawa lebihan tamar dia, yang itu pula bawa sawit dia, yang sehingga selungguk makanan itu sudah terhimpun, sudah terkumpul. Mereka pun mula makan hais itu, yang dicampuran semua tadi itu jadi hais, dia panggil makanan jadi hais. Dan mereka minum air kolam dekat dengan tempat mereka berhenti itu, air kolam, yang ni air yang turun dari langit, air hujan yang bertakung. Qala faqala Anas fakanat tilka walimat Rasulillah. Anas berkata, itulah kenduri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa ni, Safiyah. Qala fantalaqna, kata perawi ni, kami pun berangkat hingga apabila kami nampak dinding-dinding rumah di Madinah tu, fashishna ilaiha, kami pun merinduinya, kami tertarik kepadanya. Jadi kami bersegera menujunya. Kami pun melajukan kenderaan kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga melajukan kenderaan dia. Qala, perawi berkata, Safiyah ada di belakangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memboncengkannya atau menggendongnya. Qala, perawi berkata, kenderaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergelincir, lalu jatuhlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perempuan itu. Qala falaysa ahadun minan nas yanzuru ilaih. Perawi berkata, yakni Anas semua, tidak ada siapa pun melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepadanya, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit, fasataraha, lalu menutupnya. Fasataraha, qala, kata perawi, fa'atainahu, kami pun pergi kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, lam nudar, tak mengapa, kami tak ada apa-apa. Qala fadakhalna al-Madinah, perawi berkata, selepas itu kami masuk ke Madinah, dan budak-budak perempuan pun melihatnya. Wa yashmatna bisar'atiha, dan suka kerana jatuhnya. Budak-budak suka ada bunyi jatuh, ya. Kata jatuh suka budak-budak hak sambut. Sukalah, suka nak suka, kita kata. Sepora licin kulit pisang tu rebah, padahal patut kita kesian, jadi nak suka sekali lalu. Begitulah. Seterusnya baiklah kita tengok hak baru ni. Hak baru ni nya habis nak pasal alam, tengok orang nak kahwin tu, mas kahwin. Harus mas kahwin tu berupa pengajaran Al-Quran ataupun cincin besi dan lain-lain, sedikit ataupun banyak. Walau bagaimanapun elok kalau mas kahwin itu terdiri dari 500 dirham kepada orang yang tidak menyukarkannya lah, tidak menjadi susah kepadanya. Inilah cerita baru ni. Ada perempuan mari jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus dia kata, saya datang untuk menyerahkan diri saya kepada engkau, ikut. Serahkan diri itu maknanya kalau Rasulullah nak buat bini tak apa. Itu. Inilah yang disebutkan dalam Quran, wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Itulah ayat, itulah berkenaan dengan hibah. Ayat hibah diri, yakni
serahlah, beri diri, serah diri dia untuk, kalau Rasulullah bersetuju untuk buat isteri, tak apa. Tak ada mas kahwin, tak ada gapo pun, tak apa. Ada berlaku begitu. Tetapi ini hak lagu ni, hak pergi serah diri tanpa mas kahwin ke apa ni, khalisatan laka min dunil mu'minin, khusus kepada engkau, tidak boleh kepada orang-orang mukmin yang lain. Tidak boleh. Satunya hak berkait dengan khusus kepada engkau saja ni, setengah ulama mengaitkan khusus ini. Nabi sudah ada berapa dah isteri tu? Ramai dah isterinya, lebih daripada 4 dah lah pada ketika tu nya. Kira-kiranya kalau orang lain tak boleh dah lebih daripada 4 kalau nak buat isteri. Ni kalau Nabi SAW nak, boleh lagi, boleh lebih daripada 4 tu, khusus kepada Nabi SAW saja. Bukan bermakna Nabi SAW kalau berkahwin maknanya dia pakai tak bagi mas kahwin. Tak, dia tetap bagi mas kahwin. Itu satu pendapat. Satu lagi pendapat mengatakan serah diri ni hak khusus dengan Nabi SAW, orang lain tak boleh ni, serah diri tanpa mas kahwin. Yakni kalau Nabi SAW nak nikah dengan dia tanpa mas kahwin pun tak apa. Tapi kalau orang lain tak boleh, dia kena ada mas kahwin. Mas kahwin itu suatu yang mesti. Maknanya kita kena ada wa'atun nisa sadaqatihinna nihlah. Kena bagi mas kahwin kepada orang perempuan bila nak menikah. Allah SWT perintahkan suruh bagi mas kahwin. Wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafi'in. Selain daripada orang yang tersebut sebelum pada tu yang diharamkan kita kahwini mereka, halal lah kepada kamu untuk mendapatkan mereka, menjadikan mereka sebagai isteri dengan kamu antabtagu bi amwalikum, dengan kamu bagi harta kamu, sejumlah harta kamu, yakni mas kahwin. Mana orang kalau tengok ayat-ayat Quran semua ada sebut lagu tu. Nabi SAW ni kecuali kata mereka, ini golongan yang kedua, dia kata Nabi SAW boleh. Ada pun orang perempuan pergi serah diri kepada seseorang, kalau saudara mahu kenal kepada saya bersedia untuk menikah. Itu tidak khusus dengan Nabi SAW, orang lain pun boleh lagu tu. Pergi serah diri lagu tu tidak khusus dengan Nabi SAW. Hak tu tidak khusus. Hak khusus tadi dua perkara tadi, dua kemungkinan tadi. Ada pun serah diri seorang tu pergi tawar diri, kita kata tawar diri lah kalau bahasa kita, tak apa boleh. Tapi tawar diri pun kena ada mas kahwin juga. Hak tanpa mas kahwin ini khusus, khalisatan laka min dunil mu'minin, khusus dengan engkau saja, tidak termasuk orang-orang mukmin. Itulah yang disebutkan oleh Imam Nawawi pun dalam Syarah Muslim dia ni. Kalau Nabi SAW nak, dia sebut ni, yang kedua dia sebut, yang kita sebut tadi, yang kedua dia sebut, yang pertama tidak disebutnya. Walaupun ada ulama dalam kitab-kitab lain menyebutkan yang pertama tu juga boleh jadi ada maksud sini. Mana hak lebih daripada 4 tu khusus kepada engkau boleh, orang lain tak boleh, sekat 4 saja. Walaupun nak beri mas kahwin pun, kalau lebih daripada 4 tak boleh dah. Imam Nawawi hanya menyebutkan yang kedua, iaitu kalau berkahwin tanpa mas kahwin itu halal kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW tidak wajib atas dia tu nak bagi mas kahwin, tidak wajib. Tapi kalau dia nak bagi tak apa. Biasalah Nabi SAW hak lepas-lepas dah pun dia tak ada saja, dia ada juga mas kahwin. Jadi tidak wajib dengan dukhul, tidak juga dengan wafat. Maknanya dengan bersetubuh pun tidak wajib juga. Kalau orang lain wajib mas kahwin sepenuhnya apabila sudah bersetubuh dengan seseorang perempuan itu. Sepenuh mas kahwin dia dia kena bagi walaupun belum diserahkan lagi kepada perempuan itu semuanya, tapi kena serahlah apabila sudah dukhul. Orang panggil dukhul ni maknanya bersetubuh. Tapi kalau belum bersetubuh,
cerah? Tidak semuanya. Tidak semuanya. Iaitu fanisfu ma faradtum. Fanisfu ma faradtum dalam Al-Quran disebutkan separuh daripada yang telah disebutkan, yang sudah ditentukan dalam mas kahwin itu yang wajib diserahkan kepada perempuan. Separuh lagi tidak, kalau belum disentuh. Adapun Nabi ni kalau wafat, kalau apa pun tidak wajib. Bi khilafi ghairihi, kata dia, kalau orang lain tidak lagu tu, kerana orang lain mesti kena ada mas kahwin. Imma musamman, sama ada mas kahwin itu mas kahwin yang disebut sekian-sekian banyak, wa imma mahrul mithli, ataupun orang panggil mahar mithil, mas kahwin perempuan yang seumpamanya. Perempuan setara tu berapa mas kahwin kalau tidak disebut? Kena bagi sebanyak mana? Sebanyak tu kena bagi juga mas kahwin walaupun tidak disebut. Lepas tu masalah menikah dengan lafaz hibah ni, aku serahkan diri aku berikan diri aku. Ni boleh ke tidak? Itu khilaf lah. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh. Ada yang mengatakan nikah ni hanya boleh dengan lafaz nikah, kahwin. Itu hak bolehnya. Adapun aku satukan kamu, tak boleh lagu tu. Ataupun aku pertemukan, tu tak boleh lagu tu. Dia kena sebut aku kahwinkan, begitu. Atau aku nikahkan, dia kena sebut lagu tu. Adapun hibah tu mana aku beri, aku serahkan diriku. Ni secara langsung, akad secara langsung hak kita duduk biasa buat tu. Apa nama ni, wali dia akadnya ijab, ataupun dia wakil kepada tu imam ke apa-apa ke, tu dia biasa buatnya. Ni kalau dia tuan dia sendiri buat pun tak apa. Tak apa, boleh. Lepas tu kalau Imam Malik, Imam Abu Hanifah kata hibah ke, beri diri ke, sedekah diri aku jual diri aku kepada engkau, kata dia. Tapi maksudnya menikah. Faham dah maksudnya menikah. Sah, kata dia, sah menikah. Gitulah. Inilah yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Lepas tu bila perempuan tu pergi, Nabi SAW pun tengok ke atas sampai ke bawah, tengok. Lepas tu dia tunduk. Tengok tu apa makna? Kita tak sah kira lah orang yang pandang buruk terhadap Rasulullah SAW tu. Sama-sama dia kalau tengok sirah Rasulullah, sejarah Rasulullah, dia pakai kacamata khusus dah. Dia pakai kacamata yang tertentu dah. Lepas tu dia tafsir mengikut cara dia. Tak usah kira hak tu lah. Kalau nak kira hak tu kan, dia kata macam-macam. Nabi SAW ni memilih lah pasal tidak comel, tidak menarik hati dia, maka dia senyap. Cuba kalau comel, macam-macam lah dia kata. Itu tidak sesuai dengan seseorang Islam nak kata lagu tu. Bahkan kalau dia kata lagu tu, rosak akidah dia, rosak akidah. Itu makna menghina Nabi SAW. Rosak dah akidah tu. Tak boleh kata lagu tu. Bahkan Nabi SAW tengok tu, kita kata ni hak benda sabar, hak sesuai. Terkejut juga kira-kiranya. Orang mari, takkan orang mari kacak lagu tu tak tengok? Maka paling tu bukan cara lagu tu. Nabi SAW dia mari, dia tengok ke atas ke bawah tu, mana heran juga. Dan terkejut juga dia. Dia satu sepehaknya rasa lemah juga. Macam mana nak buat menghadapi lagu mana dalam keadaan begitu. Itu bukan maknanya nak pilih orang ni sesuai atau tidak. Lepas tu bila dia tengok tu, bagi kita Allah SWT tetap memimpin dia. Dapat selalu keputusan. Kalau dia nak keputusan, sepatutnya dapat keputusan, dia dapat keputusan daripada Allah SWT. Kalau dia senyap tu, tak ada lah tu. Nak ceritanya bukan senang nak jadi isteri Nabi SAW ni pun bukan senang. Hanya orang-orang yang terpilih. Sampai bila-bila pun kalau jadi isteri Nabi. Sebab apa yang hak ni yang nak gini-gini.
Sebab ada kelebihan. Sampai bila-bila pun orang akan anggap sebagai ibu orang-orang mukmin, ummahatul mukminin, sampai bila-bila. Dan istimewa lah dia. Tentu sekali dah isteri sampai ke kiamat, sampai ke besok lah, akhirat besok lah, sekali dengan Nabi SAW. Itu istimewa. Lepas tu jadi bini nama apa, itu tidak timbul, terutama dalam masyarakat pada masa tu. Sebab kalau tidak dengan Nabi, dengan orang lain pula begitu juga masyarakat Arab. Bahkan sebelum pada tu lebih ramai lagi, boleh jadi dia jadi bini yang nombor 10, boleh jadi. Islam lah datang menghadkan setakat 4 tu. Kalau nak kira zaman jahiliah, boleh lebih lagi daripada tu. Baiklah. Imam Nawawi buat kesimpulan daripada Nabi SAW tengok ke atas, lepas tu tengok ke bawah. Dia buat beberapa kesimpulan. Yang pertama, dia kata harus melihat kepada orang yang mahu mengahwini seseorang perempuan. Harus. Kalau kita nak menikah dengan seorang perempuan, kita boleh tengok. Begitu juga orang ni, dia tawar diri itu untuk dikahwini lah. Jadi bolehlah tengok. Ada keharusan je. Dah perhati dia, boleh, tidak salah. Yang kedua, kesimpulan yang Imam Nawawi buat di sini, disebut di sini, elok perempuan itu mengemukakan dirinya, kita kata tawar diri, kepada orang soleh untuk mengahwininya. Elok. Mana kalau ada orang juru, orang baik, molek. Itu. Seperti mana hak ni. Dan bukan khusus dengan Nabi SAW. Masalah tawar diri ni di sepanjang zaman ada semua, ada hak lagu ni. Zaman sahabat lagi pun ada. Hak pasal orang perempuan kemukakan, ataupun pihak perempuan kemukakan ayah dia, ke abang dia, ke pak saudara dia, ke biasalah. Dalam masyarakat kita pun biasa juga begitu. Mana tawar diri. Sebab bukan senang nak dapat orang yang jujur, orang yang baik, orang yang lebih, bukan senang. Dalam hadis ini juga dapat disimpulkan, iaitu elok kalau seseorang yang diminta, orang minta sesuatu hajat, supaya dia sempurnakan hajat, dan dia tidak boleh sempurnakan, elok apa dia dulu. Tak boleh. Kalau orang itu kata tu, setengah-setengah orang tak ada habis hayat lagi, dia kata tak boleh selalu. Dengar dulu. Lepas tu kalau tak boleh buat, cuba menampakkan simpati kita dengan dia. Diam yang boleh difaham oleh orang yang minta tu. Boleh difaham dia ni memang tak ada sungguh. Mana nampaklah kita simpati dengan dia tu. Jangan dia memalukan orang yang minta tadi dengan menghalal, tak sebui. Jangan buat lagu tu. Kecuali kalau dia tak faham juga. Kalau tak faham juga, tak apalah. Secara terang, kalau dia tak faham juga. Lepas tu Imam Nawawi nukilkan hak pendapat Khattabi. Dia kata daripada hadis ini juga dapat disimpulkan harus berkahwin dengan perempuan tanpa disoal dia tu, dia masih dalam iddah kah atau tidak. Bini orang kau tidak wajib soal. Kiranya kalau masyarakat yang boleh dipercayai lah. Jangan pula tubik dalam surat khabar tu bini orang ada apa ni, macam berupa orang perempuan, padahal bukan perempuan. Orang jadi keliru. Lagu tu tak boleh lah. Tapi kalau jelas, dalam keadaan jelas, tak ada penipuan, tak apa, tidak perlu soal. Adapun soal tu untuk cermat saja, bukan sebagai yang wajib. Sebab dalam hadis ni Nabi SAW tak tanya pakai senyap gitu. Bahkan apabila sahabat tu kata, kalau engkau tidak berajak kepada dia, bui saya, biar saya menikahlah dengan dia, pun Nabi SAW tak tanya dia, pakai senyap gitu. Bahkan Nabi tanya dia, ada mas kahwin gitu. Walaupun Imam
Imam Nawawi ada sebut ni, Syafi'i kata qadi tidak boleh mengawinkan, wali raja lah, kita kata wali raja tidak boleh mengawinkan perempuan yang mari nak menikah. Dekat dia tu melainkan kena ada dua orang saksi yang adil, menceritakan bahawa dia tidak ada wali khusus, tidak ada wali khas. Jadi hak tu yang mari nak berwalikan wali raja asal ni, wali raja lah kita kata, qadi tu bagi pihak pemerintah. Dan dua orang saksi tu cerita dia ni bukan bini siapa-siapa, bukan juga dalam iddah dengan siapa-siapa. Di antara ashab kita, kata Imam Nawawi, ada orang yang mensyaratkan, dia kata ini adalah syarat yang wajib, syarat wajib. Mana kena lagu ni. Tetapi yang asah di sisi merekanya ialah istihbab dan ihtiyat saja. Ini termasuk dalam bab ihtiyat, cermat saja, bukan syarat. Tapi kalau dalam masyarakat yang boleh jadi timbul fitnah macam sekarang ni, macam-macam berlaku, boleh dikatakan eloklah kalau kita pakai pendapat yang pertama tadi. Mana mesti kena tanya dulu. Seterusnya, ni sahabat ni, apabila Nabi SAW senyap tu, dia kata, wahai Rasulullah, kalau engkau tidak ada hajat terhadap perempuan ini, maka kawinkanlah saya dengan dia. Nabi SAW pun tanya, kamu ada gapo? Dia kata, tak ada gapo satu, wahai Rasulullah. Demi Allah, kata dia, tak ada gapo satu. Rasulullah kata, pergi balik cari dulu, kata dia, tengok, takut ada gapo-gapo. Dia pun pergi, mari pula. Dia kata, tak ada, demi Allah, aku tidak dapati apa-apa pun, kata dia. Rasulullah SAW pun kata, pergi cari, walaupun sebentuk cincin besi. Orang tu pun pergi, mari pula. Dia kata, tak ada, wallah tak ada, kata dia, wahai Rasulullah, sebentuk cincin besi pun tak ada. Tapi kain aku, baru ni kita sudah terjemah dah, ni yang ada, mana tak baju dia, tak baju dia, pakai kain saja, tak ada baju, tak ada sokok, tak ada piah, tak ada gapo, kain semata-mata. Dia kata, kain saya ni ambil setengah ke dia, setengah ke saya. Dia kata lagu tu. Nabi SAW pun kata, pada yang nak gapo dia dengan kain kau tu? Kalau engkau pakai, mana dia tidak akan dapat guna sikit pun daripada kain itu. Kalau dia pula pakai, kamu pula tak ada gapo, nak tutup aurat dia. Mana kalau ambil sikit, akan tidak tertutup aurat dia. Kalau kita kata dipotonglah bagi dua, akan tidak tertutup aurat dia. Sampai begitu. Orang tu pun duduk, lama duduk. Lepas pada tu dah lama duduk, dia pun bangun, dah senyap, tak ada kata gapo. Rasulullah pun bila tengok dia ni paling pergi, suruh orang pergi panggil, panggil dia. Dia pun mari. Rasulullah tanya, kamu ada Quran sebanyak mana? Yang ni kamu ingat Quran sebanyak mana? Dia kata, saya ada ingat surah sekian-sekian. Dia pun bilanglah surah tu. Nabi SAW kata, kamu boleh baca tanpa melihat? An zahri qalb, itu maknanya tanpa melihat, dengan hafalan, berdasarkan hafalan engkau boleh ke? Boleh. Kalau aku tu pergilah, aku milikkan, aku jadikan dia ni sebagai milik engkau dengan Al-Quran yang ada padamu. Dengan Al-Quran yang ada padamu itu satu terjemahan. Satu terjemahan hak sederhana, tengah, ambil jalan tengah. Satu lagi terjemahan, nanti kita akan faham apa beza terjemahan. Aku aku jadikan engkau memilikinya, aku jadikan dia sebagai milikmu dengan Al-Quran yang ada padamu menjadi mas kahwinnya. Itu terjemahan yang kedua. Terjemahan yang ketiga, aku jadikan dia milik engkau dengan sebab Al-Quran yang ada padamu. Dengan sebab Al-Quran yang ada padamu, gitu.
Lepas tu hak lain-lain ni pun lagu tu lah juga, lain-lain riwayat lain ni beza sikit-sikit. Nabi SAW pun kata, ni dalam riwayat yang lain, pergilah, faqad zawwajtukaha, aku kahwinkan engkau dengan dia. Aku kahwinkan engkau dengan dia. Tadi aku jadikan dia milik engkau. Sebab itulah setengah-setengah ulama maksud itu tadi khilaf kan. Dia kata selain daripada lafaz kahwin, lafaz nikah pun boleh juga. Sebab tadi dia kata aku jadikan dia milik engkau. Hak ni aku kahwinkan engkau. Hak mana hak asal? Itulah mana perbahasan riwayat bil lafz, riwayat bil makna. Tak apalah. Kita tengok dulu sebelah ni. Bawah lafaz unzur walau khatam min hadid, walau khataman min hadidin. Bawah tu apa Imam Nawawi kata. Tak apalah, perbezaan nuskhah tu kita tak payah baca. Imam Nawawi ada sebut di sini, wa fihi, dalam hadis ini ada dalil, kata dia. Dalil bahawa nikah itu tidak terjadi melainkan dengan mas kahwin. Sebab apa? Nabi SAW suruh cari, berapa kali cari. Akhir sekali tak ada pun, bukan tak ada langsung, suruh juga ajar Quran, fa'allimha, ajarlah Quran kepada dia, dalam riwayat kemudian. Jadi ajaran Al-Quran itu, pengajaran Al-Quran itu sebagai mas kahwin. Ada juga mas kahwin, bagi orang yang kata itu sebagai mas kahwin lah. Kenapa? Kerana dengan menyebutkan mas kahwin ataupun ada mas kahwin ni lebih menyelesaikan banyak perkara, tidak timbul perbalahan ke pertelingkahan kemudian, dan lebih berguna juga kepada perempuan itu, ada munafaatnya. Sekiranya kalau berlaku perceraian sebelum dukhul, maka wajib diserahkan kepada perempuan itu separuh mas kahwin yang telah disebutkan. Kalau tidak disebutkan, maka tidak wajib mas kahwin, tetapi yang wajibnya ialah mut'ah. Famatti'uhun wa 'alal musi'i qadaru wa 'alal muqtiri qadaru, dalam Quran disebutkan mut'ah. Kalau sesiapa akad nikah tanpa mas kahwin, sah, kata dia. Sah juga. Kalau akad nikah tak sebut mas kahwin, sah juga. Tapi kena bui juga mas kahwin. Sebut tu, tak sebut tu tak apa. Mas kahwin tu kena bui. Dalilnya iaitu Allah SWT berfirman, la junaha alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhun aw tafridu lahunna faridah. Tidak menjadi kesalahan kepada kamu jika kamu menceraikan isteri-isteri sebelum kamu menyentuh mereka. Anak kita tak sentuh apa-apa kecerak, boleh. Dan sebelum kamu menentukan apa-apa ketentuan mas kahwin. Nikah dah, akad dah, tapi tak sebut mas kahwin, maknanya tidak jadi kesalahan. Mana ada cerah ni baru berlaku apabila sudah jadi dah perkahwinan ni, menunjukkan perkahwinan tanpa menyebutkan mas kahwin sah. Kalau tidak, apa makna dia kata cerah? Cerah selepas tu maknanya perkahwinan tu sudah terjadi dah lah. Ini adalah jelas menyebutkan tentang sah nikah itu. Dan talak tanpa terlebih dahulu disebutkan mas kahwin. Kemudian wajib perempuan itu mendapat mas kahwin, wajib juga lepas tu, waktu suku. Tak apalah. Dalam hadis ini, itu perkara yang kedua. Hadis ini menunjukkan harus mas kahwin itu sedikit ataupun banyak, yang dikira sebagai harta lah, kalau kedua pihak suami isteri itu bersetuju. Kerana cincin besi ni terlalu sikit sangat tu, rega dia tu.
Inilah mazhab Syafi'i dan mazhab jumhur ulama salaf dan khalaf. Inilah juga pendapat Rabi'ah, Abu Zinad, Ibnu Abi Dhib, Yahya bin Sa'id, Laith bin Sa'ad, Thawri, Al-Auza'i, Muslim bin Khalid, dan Ibnu Abi Layla, Daud Zahiri, dan fuqaha ahli hadis Ibnu Wahab dari ashab Malik. Ramai lagi. Inilah yang dia kata mas kahwin ni sikit pun boleh, banyak pun boleh. Baik. Qadhi Iyad mengatakan inilah mazhab ulama. Clear, ulama Hijaz, Basrah, Kufah, Syam dan lain-lain. Iaitu harus mas kahwin itu berupa sesuatu yang dipersetujui oleh suami isteri, orang yang nak menikah sana. Sama ada sedikit ataupun banyak. Misalnya seperti cemeti. Cemeti untuk pukul kuda ataupun untuk pukul lembu. Rotai kita kata. An-na'al, selipar nak jadi mas kahwin, ataupun sebentuk cincin besi dan seumpamanya. Boleh. Tapi Malik mengatakan, Imam Malik kata kurang-kurangnya 1/4 dinar. 1/4 dinar. Seperti nisab curi lah, pencurian juga. Mana mengikut Imam Malik, curi ni kalau tak sampai sebanyak ni, tak kena kerak tangan. Tak kena kerak tangan bila cukup syarat lain lah. Cukup syarat lain. Hak ni kalau tak sampai sini, rubu' dinar, 1/4 dinar, tak kena. Qadhi Iyad berkata, ini pendapat Malik seorang, kata dia. Abu Hanifah dan ashab dia, anak buah dia, kata paling kurang mas kahwin dia kena 10 dirham. Paling kurang 10 dirham. Ibnu Syubrumah berkata paling kurang 5 dirham. Ini dia sebut sebahagian. Ada yang menyebutkan sampai 30 dirham. Ada juga. Imam Nawawi kata semua ni menyalahi mazhab jumhur dan menyalahi sunnah. Pendapat mereka itu tertolak dengan hadis yang sahih dan terang ini. Hadis yang sahih dan terang ini. Jadi Imam Abu Hanifah pun kata 10 dirham itu berdasarkan pendapat dia nisab. Orang curi hak kena kerak tangan 10 dirham. Bukan bawah daripada tu. Bawah pada tu tak boleh. Paling kurang, hak paling banyak tak apa, alah kebanyak. Paling kurang 10 dirham. Sebab 10 dirham ni itu mengikut kias dia lah. Walaupun dia ada juga hadis dianya, ada juga paling kurang tarafnya hasan, la mahra aqallu min 10 darahim. Tidak ada mas kahwin kurang daripada 10 dirham. Ada juga, walaupun setengah ulama pertikaikan, tapi bahagi-bahas mari adalah di antaranya yang sampai ke peringkat hasan. Sampai ke peringkat hasan tarafnya. Sampai ke peringkat hasan tarafnya. Mereka pegang dengan hak itulah. Sebabnya kata dia nisab orang curi, kalau curi kurang daripada 10 dirham tak kena kerak tangan. Walaupun cukup syarat berlaku, cukup syarat lain. Tak cukup sikit 10 dirham tak kena. Tapi kalau 10 dirham ke atas baru kena. Masalahnya sekarang kita nak tahu 10 dirham ni berapa. Dia benda berubah-ubah sama ni, berubah-ubah sama. Dan masalah ketetapan, masalah hudud ini dia mungkin pendapat mana-mana pihak yang nak melaksanakan itu dia boleh pilih mana-mana pendapat lah dalam banyak-banyak pendapat. Dia 1 dirham tu 10 dirham dia sama dengan 4,5 gram emas. 4,5 gram emas. Dan nilai dia 4,5 gram emas ni berapa nilai? Tengoklah situ. Jadi mengikut perkiraan kitanya lebih kurang dekat 2 riyal berat emas itu. Kalau 1 riyal berat maknanya 100 lebih. Hak ni maknanya lebih kurang 300 lah, 300, hampir 300 lah.
Walaupun ini tidak bukan suatu ketetapan ni. Masalah emas ni turun naik harga dia tu. Lepas tu ketetapan ini apabila nak dilaksanakan, dia kena pilih lah mana-mana satu pendapat tu. Tapi begitulah kira-kiranya, lebih kurang itulah. Lebih kurang itulah. Tidak boleh kurang daripada tu. Sebabnya dia kira mengikut kiasnya, kalau seorang itu kerana dia mencuri sejumlah tu, tangan dia hilang, anggota dia hilang, dia tidak berhak mendapat satu anggota dia. Maka kerana sebanyak itulah juga dia berhak mendapat satu anggota orang lain yang haram kepada dia sebelum itu. Dengan akad nikah tu jadi halal. Sekurang-kurangnya yang ini sebanyak tu. Begitu. Sebagaimana kita dapat dengan jumlah sebanyak tu 10 dirham, kita boleh hilang juga anggota kita dengan jumlah sebanyak tu. Dia kias begitulah. Imam Malik pun dia buat pergi situ juga, sebab bagi dia rubu' dinar. Hak ni kurang lagi daripada tu. Kurang lagi daripada hak 10 dirham itu. Hak ni dalam 3-4 dirham sahaja. Sama dengan rubu' dinar itu. Baiklah. Dalam masalah ni, hak mana molek? Hak mana molek? Dan apa maksud mas kahwin tu sebenarnya? Dia timbul kemuskilan. Di satu pihak orang kata mas kahwin ni menyusahkan. Di satu pihak ada juga yang kata mas kahwin ni macam kita memperdagangkan orang perempuan. Kita menentukan nilai, meletak harga orang perempuan macam barang. Jadi tidak layak. Ada juga yang tak suka. Maknanya pihak luar lah, mana pihak yang tidak faham benda ni, dia kata lagu tu. Ada yang kata mas kahwin ni tidak patut. Maknanya kalau kita kata murah, kalau kita kata selipar, sepasang selipar boleh jadi mas kahwin. Jadi adakah seorang perempuan itu mana nilai dia sama dengan sepasang selipar? Atau kalau kita kata mahal lah, 5,000, 10,000, adakah sebanyak tu saja nilai dia? Setengah-setengah ulama, ada setengah-setengah ulama sebut ni mas kahwin ni sebagai pertukaran kepada buduh dia tu, dia kata. Mana pertukaran? Yang mengharuskan seseorang itu bersetubuh dengan dia lah. Kemaluan dia sesoalnya macam harga kemaluan dia pula. Jadi itu mengelirukan. Sebenarnya hak tu dia bahas dari segi pekah. Tak apa, hak tu bahas orang yang keliru tu dia keliru. Mas kahwin tu apa makna? Dan masing-masing hak ni kata gini ni. Masing-masing ada hadis. Walaupun hadis dia tu orang ni tak setuju, itu soal lain. Tapi dia ada alasan dia sendiri. Dia ada alasan dia sendiri. Kita ambil dulu masalah hak ni. Masalah hak nisab ni. Hak nisab. Dia kata kalau sesuatu yang tidak orang panggil berharga lah, yang orang tidak panggil harta, macam Quran, mengajar Quran, harta ke tu? Sedangkan dalam ayat Quran yang kita baca tadi, antabtagu bi amwalikum, yang ni kamu cari, kamu menikah dengan bayar mas kahwin berupa benda, harta. Orang panggil harta, mana boleh disebut, boleh ada nilai dia lah. Tapi kalau kecil sangat tu, apa makna nak buat apa? Kalau nak mewah pun tak boleh. Kalau kita kata nak mewah lah, kalau nak beli barang-barang apa-apa pun tak boleh. Apa makna mas kahwin tu kalau lagu tu, kalau sikit sangat? Situlah ada perbahasan pula. Di sini dia ada sebut ni pula di belakang ni, dalil menunjukkan harus mas kahwin itu berupa pengajaran Al-Quran dan harus mengambil upah untuk mengajar Al-Quran. Ini kedua-duanya harus di sisi Syafi'i, dan ini juga pendapat Atha, Hasan bin Salih, Malik dan Ishaq dan lain-lain. Makna boleh. Tapi bagi Imam Abu Hanifah, dia kata tak boleh. Tak boleh. Begitu juga Malik mengatakan tak boleh. Dia mesti kena benda. Mengajar Quran itu tidak benda. Ataupun orang tu masuk Islam,
masuk Islam. Misalnya cerita Ummu Sulaim dengan Abu Talha. Sebelum pada menikah tu, Abu Talha tu apa nama dia kafir. Masa nak menikah kenal dah, setuju dah, cuma ni kamu kafir, tak boleh. Kalau kamu Islam tak apa, dan Islam kamu itu jadi mas kahwin. Ada sebut dalam hadis begitu. Jadi itu apa bendanya, apa hartanya? Tak ada harta ke apa. Bagi orang yang mengatakan boleh, dia pegang dengan hadis-hadis itulah. Apa saja. Kalau mengikut mazhab Zahiri, apa saja. Sebut tejak kelak pun boleh dah. Apa saja. Walaupun orang tidak panggil harta, tidak syarat harta. Sebab ni bukan nak jual beli ni kata. Bukan masalah jual beli. Ni nak ambil syarat. Syarat. Jadi kalau mengajar Quran kau gapo yang ada nilai, tak apa. Ada kelebihan, ada keutamaan dia, tak apa. Tetapi Imam Abu Hanifah dah orang sependapat dengan dia dengan tu. Tak boleh. Hak tu kalau cerita-cerita tu serupa juga dengan hadis ni, suruh cari apa ni cincin sebentuk cincin apa nama ni besi ni, bukan sebagai mas kahwin ni hak ni. Bukan sebagai mas kahwin yang penuh. Paling tinggi kalau kita nak kata mas kahwin pun, kata dia ini sebagai, orang panggil dalam istilahnya mahar muajjal. Mahar muajjal. Mahar muajjal iaitu mahar yang dibayar kemudian. Hak bayar kemudian tu tidak boleh kurang daripada 10 dirham. Bayar dulu sikit tak apa. Tapi bukan hak tu segala-galanya. Bukan itu sendiri, Islam tu sendiri jadi apa nama ni, masuk Islam tu sendiri jadi mas kahwinnya. Dia kata tidak gitu. Ataupun kata dia itu suatu ketika dahulu. Di permulaan Islam. Hak kemudian lain. Hak kemudian lain. Hak ni cerita hak dulu. Sebab ayah kepada Anas itu, ya apa ni, Abu Talha ni ayah tiri Anas. Ayah kepada Anas tu sendiri namanya Malik. Hak tu tidak masuk Islam. Bila Ummu Sulaim masuk Islam, pisahlah. Pisah. Dan dia tu mati dalam keadaan tidak Islam. Ayah kepada Anas ni sendiri kita rajin jumpa. Lepas pada tu ayah tiri dia tu Abu Talha, lagu mana ceritanya? Kalau macam tadi lah. Jadi mengikut Imam Abu Hanifah, ada orang-orang sependapat dengan dia. Dia kata sama ada ni cerita dulu ketika tidak ada lagi ketentuan macam ni, ataupun kalau kemudian pun itu termasuk dalam juz'iyah. Itu jawapan yang kedua. Ini peristiwa-peristiwa khusus yang tidak boleh diumumkan. Khusus dengan dia. Hak ni khusus dengan orang ni. Khusus beberapa orang dikecualikan. Tapi kalau untuk umum, tidak. Ataupun kata dia hak tu sudah mansuh. Tu semua tu sudah mansuh. Hak sebenarnya iaitu hak ni. Barulah ada nilai. Barulah dia boleh buat sesuatu dengan duit tu. Kalau tidak, dia boleh buat apa? Dia kata. Sebab tujuannya untuk persiapan rumah tangga ni. Nak persiapkan dia dengan benda sebanyak tu. Tetapi bagi Imam Syafi'i dan orang yang sependapat dengan dia yang sebut tadi, yang telah disebut tadi, dia kata sesuatu yang ada nilai, ada harga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kata, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Perkara yang paling patut kamu mendapat bayarannya iaitu kitab Allah. Kau tu paling berharga. Kalau nak kira tak ada harga, tak boleh nak banding. Jadi kalau mas kahwin dengan Quran, tak apa. Itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ni, bukan khusus dengan orang ni. Tidak ada yang menunjukkan khusus dengan orang ni. Tidak. Bahkan kepada siapa-siapa pun, kalau sama-sama setuju, tak apa. Sebab dia ada nilai juga. Apabila mengajar Quran, dah mengajar Quran, boleh ambil apa ni, bayaran. Tidakkah itu ada nilai dia? Ada dapat duit juga tu. Ada kelebihan juga orang tu. Misalnya kata orang ni, dia ingat Quran. Apabila dia pergi ke mana-mana, akan diutamakan dia tu untuk jadi imam ke, untuk jadi gapo. Dan apabila dia duduk pada satu kedudukan, dia akan ada kelebihan. Dan kelebihan itu akan menarik, membawa duit kepada dia juga. Dia kira ada nilai juga lah tu. Sebabnya kalau kita nak kira nilai perempuan sebanyak tu ataupun lebih lagi, adakah perempuan ni merupakan benda yang boleh diperjualbelikan macam mata benda saja? Tidak juga lagu tu. Dan tidak lagu tu. Katakanlah saja bahawa ini syarat. Ini syarat. Syarat kok mana? Syarat setengah-setengah orang yang kita kata tadi, dia kata ini macam memperjualbelikan orang perempuan, merendahkan orang perempuan, jadi macam barang kedai macam mah ke macam apa-apalah yang kita beli kedai macam lagu tu. Tak kena.
Satunya tak kena dia kata gitu, kalau kita mengambil kira Nabi SAW kahwin ke sahabat-sahabat sekian ramai tu, tak ada apa-apa benda. Jadi pada ketika tu, mana perempuan ni dia anggap benda pun. Dan Ummu Sulaim tu setuju. Nabi SAW pun tak apa. Begitu juga dalam hadis Abu Daud ada disebutkan, orang tu dia menikah, mas kahwin dia sepasang selipar, pun Nabi SAW terima juga, tak apa. Ada yang segenggam tamar, ada juga. Maknanya kita nak kata ini peristiwa khusus. Kalau khusus dia seorang dua, ni ramakat lah ni lagu ni. Kalau kita nak kata mansuh, kemudian masih lagi diamalkan macam ni, macam mana mansuh? Takkan Dama ni tak tahu, sahabat-sahabat ni tak tahu. Jadi kalau kita mengambil kira tadi, nampaklah perempuan itu tidak dianggap sebagai mata benda. Bahkan orang-orang perempuan ni dia kena faham. Nah, kadang-kadang dia tidak faham. Yang terpengaruh dengan cara pemikiran barat ke apa tu. Dia nak kritik apa ni ajaran agama ni, kadang-kadang dengan dia tidak faham dulu ajaran agama tu dengan baik. Supaya misalnya masalah ni, sedangkan di tempat lain orang perempuan yang kena bagi mas kahwin, macam agama Hindu, banyak lagi dalam dunia ni orang perempuan yang kena bagi mas kahwin. Hak tu lah yang jadi susah tu, malah petaka besar. Sampai sekarang ni setengah-setengah negeri di India tu orang perempuan kurang. Pasal apa? Dah bunuh sama, gugur sama. Lah ni boleh tahu kan, perempuan, anak lelaki ke perempuan boleh tahu, gugur. Sehingga kerajaan tawarkan pula dah nak bagi apa-apa pula kepada orang yang melahirkan anak perempuan. Pasal sikit, pasal apa? Beban kepada keluarga, nak menikah atas lelaki tu sebut. Dia panggil dauri ataupun jahiz dalam istilah dia. Mana dia sebut nak apa dia? Nak sebuah rumah, nak begitu ni. Tak kira lagi berapa jumlah duit pula. Berapa banyak peristiwa berlaku tak boleh bayar tu, siapa suami ni bakar hidup-hidup. Itu yang berlaku. Kalau jadi lagu tu molek kah? Bagi orang lelaki setengah-setengah tu bersuka baru lagu tu. Ya susah sama dia orang perempuan. Sebenarnya Islam meletakkan mas kahwin. Apa makna mas kahwin? Sadaq. Wa atun nisa saduqatihinna. Sadaq daripada sidq. Sadaqah. Hak tu juga. Sadaqah. Kita bui tak ada boleh apa-apa zahirnya keuntungan dunia, tapi kerana keyakinan kita membenarkan iman kita, kata kita tidak sia-sia bagi, maka kita bagi juga. Itu orang panggil sedekah. Sedekah makna dia benar. Mana kita membenarkan apa yang Allah SWT ceritakan, Nabi cerita, tidak sia-sia kita bagi sedekah. Sebab tu kita bagi. Itu sebab orang panggil sedekah. Mas kahwin pun lagu tu juga, tanda kita nak sungguh, bukti kita nak kepada perempuan itu, bukan kita main-main. Itu salah satu. Jadi bukti nak sungguh ni, sebab tu Imam Abu Hanifah kata tidak jadi bukti kalau sikit sangat. Siapa-siapa pun boleh lagu tu, boleh buat main-main. Tapi kalau banyak, make kalah. Itu dari satu segi. Yang kedua, dia adalah penghormatan kepada orang perempuan. Sebenarnya dia tidak faham mas kahwin ni penghormatan kepada orang perempuan, bukan apa-apa. Kalau nak kira dari segi kenikmatan ataupun dari segi kepuasan di antara suami isteri, bukan orang lelaki saja yang mendapat kepuasan, orang perempuan pun dapat juga. Kalau nak kira sama-sama bui lah, badi bui lah. Kalau nak kira bukan orang jantan saja kena bagi kalau nak kira. Tetapi ditentukan orang lelaki saja ni, ini sebagai penghormatan kepada orang perempuan. Apa maknanya? Maknanya perempuan itu dicari, yang mencarinya ialah lelaki. Yang mencari itulah perlu bayarnya. Dicari sebab apa? Sebab dia ada harga, ada nilai dia, tak boleh sewenang-wenang. Kalau dia kata sepasang selipar apa, dengan persetujuan dia. Kalau dia kata tak boleh, kena 2,000, tak boleh lah. Nak mana atas dia. Kita cari dia, makna dia istimewa, dia lebih atas dia nak menentukan apa-apa. Itu yang kedua. Kelebihan maksud sadaq ataupun mas kahwin ini. Yang ketiganya, tanda apa dia?
Tanda isyarat ni simbolik kepada orang lelaki lah yang akan bertanggungjawab. Kena bagi nafkah akan datang. Urusan rumah tangga ni dia pitih buat kelip bui ke bini. Lagu tu hak yang baiknya. Bukan susuk bini ni sampai jadi susah. Bukan lagu tu. Itu penghormatan. Satu kelebihan orang perempuan. Mana diberi kepercayaan. Diberi kepercayaan kepada dia. Bui pitih. Pitih tu bukan hak ayah dia, bukan hak keluarga dia. Bukan boleh sewenang-wenang untuk buat kenduri kahwin ke apa. Tak boleh. Dengan persetujuan dia baru boleh. Kalau dia tak mahu bagi pun terserah kepada dia. Seseolahnya pengajaran serah kuasa kepada dia atas kebijaksanaan dia menggunakan duit itu. Begitulah seterusnya suami dia akan cari nafkah dan akan bagi kepada dia. Dialah yang mengendalikan urusan keuangan keluarga dia. Itu maksudnya penghormatan tu. Itu yang kedua. Yang ketiga iaitu suami. Allah SWT sudah sebut dia ni sebagai qawwamun. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kerana Allah SWT bagi kelebihan manusia ni sebahagian dari sebahagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab perbelanjaan yang mereka berikan. Itu dia makna jadi ketua. Allah SWT menentukan suami ni jadi kepala ataupun ketua keluarga. Nak jadi ketua, Allah SWT bagi nak jadi ketua, nak jadi kepala, satu kelebihan. Satu kelebihan, satu pangkat. Bagi kelebihan tu bukti, kena ada bukti yang kita ni patut menjadi ketua, yang kita ni layak menjadi ketua, iaitu kita sanggup bagi kepada isteri. Itu maknanya baru layak jadi ketua. Ni ada pula orang lelaki yang buat seksa kepada isteri dia, paksa isteri dia bagi sekian-sekian, sejumlah sekian-sekian, beberapa hari, dalam masa beberapa hari. Ada juga orang tu. Itu tidak bertanggungjawab langsung, tak faham apa maksud tanggungjawab Allah SWT serah kepada dia. Maksudnya suruh jaga lah. Jadi sebagai penghormatan Allah kepada orang lelaki, iaitu dia dapat kuasa tu, dia kena macam kena bayar lah. Pasal dia dapat keistimewaan, dia kena bayar. Bayarannya apa? Bagi kepada perempuan. Untungnya siapa? Orang perempuan juga. Bukan untung orang lelaki, untungnya orang perempuan juga. Bahkan kalau kita nak kira dari segi tadilah kita kata dari segi kepuasan, keseronokan kedua pihak tu, bukan orang lelaki saja. Kalau kita nak kata dia anggap perempuan tu sebagai mata benda semata-mata, tak ada, bukan mata benda. Macam tadi mengajar Quran pun sudah boleh. Mengajar Quran ada kalau ini benda? Tak ada. Masuk Islam, itu besar bagi Ummu Sulaim. Masuk Islam itu jadi mas kahwin. Adakah itu benda? Tidak. Cumanya dalam Quran dia ada sebut masalah paling tinggi mas kahwin itu tidak ada had, sehingga disebut wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhunna syai'ah. Kalau kamu telah bagi sejumlah harta yang banyak kepada perempuan, kamu tak boleh ambil sikit pun daripada dia, tak boleh ambil. Mana kalau banyak mas kahwin pun boleh. Dengan sebab itu apabila Sayyidina Umar nak menentukan mas kahwin tak usah lebih tinggi sangat, orang perempuan bantah. Sayyidina Umar kata kalah dia. Benar orang perempuan kata dia. Orang perempuan kemah lagi kata dia. Saya tak boleh kata apa lah, kata dia. Lepas pada ni siapa-siapa nak ikutlah. Nak banyak kau nak sikit kau ikut dia. Sayyidina Umar kata lagu tu. Pasal apa? Ada sahabiah yang tegur bagaimana Allah SWT kata wa ataitum ihdahunna qintara. Qintar itu banyak, bukan 10 dirham, bukan 500 dirham. Qintar ini banyak, puluh-puluh ribu. Tetapi dalam hadis ada sebut pula, ini nak imbal. Kalau kita terima 10 dirham ataupun lebih lagi daripada tu, kalau kita terima tu, kena faham maksud mas kahwin tu. Setengah-setengah berat atas ke mas kahwin, lepas pada tu jadi susah juga, tak ada makna juga. Sebab itulah Nabi SAW kata aktsaruhunna barakatan aqalluhunna mahran, atau aqalluhunna sadaqan. Yang paling berkat di kalangan orang perempuan itu ialah yang paling kurang mas kahwinnya. Hak tu Nabi SAW ajar lagu tu. Bahkan sebelum pada ni kan dia sebut ni, hak baru ni kita baca baru ni, orang tu kahwin, Nabi SAW kata
Kamu bagi berapa mas kahwin kepada dia? Dia kata 4 uqiyah, kata dia. Ni hak menikah dengan orang Ansar ni, tak tengok kau? Pada mata orang Ansar tu ada sesuatu. Dia kata saya tengok dah. Lepas tu mas kahwin berapa? 4 uqiyah. 4 uqiyah. Nabi SAW pun kata 4 uqiyah, kata dia. 4 uqiyah. Macam kamu apa nama ni, pergi belah ataupun pergi potong perak tu daripada kaki bukit tu. Macam tu kamu dah pitih ni. Bukit tu perak. Jadi kita pergi kerak ambil buat klip gitu. Kamu ingat gitu? Mahal tu. Mana setara 4 uqiyah. Sedangkan hak Nabi SAW mas kahwin dia nya, kita tengok selepas ni 12 uqiyah lebih. 12 uqiyah lebih ni 500 dirham. Bukan 10 dirham. 500 dirham. Itulah mas kahwin hak Nabi SAW, hak kebiasaannya. Ni 4 uqiyah. Bukan 12 uqiyah. 4 uqiyah ni pun Nabi SAW kata besar dah. Menunjukkan Nabi SAW tak kenal. Jangan duduk besar sangat benda-benda lagu tu. Mas kahwin tu timbul sangat tu. Kadang-kadang ibu bapa tu pula jadi macam memperniagakan anak dia. Jangan pula jadi lagu tu. Nabi SAW kata kita tak ada pitih tu nak beri tu kepada engkau. Hak baru ni kita sudah jumpa dah. Tapi tak apalah. Ni ada nak hantar pasukan pergi perang. Boleh jadi kamu akan dapat sana. Nabi SAW pun masuk lama dia pergi perang sekali. Lepas tu kalau ada boleh keuntungan, boleh ghadimah ke apa, boleh lah situ ambil. Kalau kamu nak bayar. Kalau kami nak bagi, tak ada pitih. Jadi ada beberapa perkara di situ. Satunya iaitu pihak kerajaan ini dia bertanggungjawab dalam menjaga rakyat dia. Kalau rakyat tu tak ada pitih, ini salah satu cara Islam, iaitu kerajaan tu dia bagi bantuan. Walau bagaimanapun pada masa tu Nabi SAW kata kami tak ada. Kami tu maksudnya pihak kerajaan, bukan kami tu peribadi Nabi SAW. Apa je dia ni kena-mengena mana dengan Nabi, tak ada kena-mengena apa. Tetapi kalau ada pagi ni pergi, orang tu pun pergilah. Nak ceritanya sebanyak tu pun dia anggap besar dah. Besar kecil ni dia bergantung kepada orang tu. Nisbi tu tak serupa. Dia sendiri 12 uqiyah. 12 uqiyah lebih. Mana 500 dirham. Orang ni 4 uqiyah pun dia sudah kata besar. Macam senang ke piti? Piti ni kaki bukit tu. Maknanya perak belakang pergi potong, ambil sebanyak mana kita nak. Lagu tu. Tak boleh lagu tu. Maknanya dia tidak setuju. Dan seterusnya ni Abdul Rahman bin Auf berkahwin ni. Dia kata wazni nawatin min zahab. Dia mas kahwin dia seberat 1 biji buah tamar emas. Itu makna yang zahir bagi lafaz ini, iaitu seberat 1 biji buah tamar emas. Seberat itulah emas seberat 1 biji buah tamar. Butir, 1 butir buah tamar. Itu waznun nawat min zahab. Sebanyak itulah mas kahwinnya. Baik, cuba kita tengok bawah ni. Apa makna wazni nawatin min zahab? Itu makna yang zahir, makna harfiah dia. Qadhi Iyad kata, Khattabi kata nawat ini nama kepada satu jumlah yang tertentu di sisi mereka. Mereka mentafsirkan dengan 5 dirham emas. 5 dirham emas. Bukan 10 dirham. 5 dirham. Maknanya tak sampai 10 ni. Bawah lagi. Inilah hak Imam Malik gapo pegang. Qadhi Iyad kata, ada juga kebanyakan ulama mentafsirkannya. Imam Ahmad kata 3 dirham. 3 dirham suku. 3 dirham wa thuluth dan 1/3. Yani nawak ni maknanya duit sejumlah 1/4 dinar. Hak ni lah hak paling kurang.
Jadi dia 1/4 dinar mengikut ahli Madinah, kata dia. Macam-macam lah kata. Walau bagaimanapun hak ni semua ni tidak sampai 10 dirham. Tidak sampai 10 dirham. Maknanya kurang lagi lah, bawah lagi. Dalam puluh-puluh riyal gitulah. 70 riyal gitulah. Artinya riwayat zahir lah, zahirnya yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan ramai lagi yang lain jumhur ulama ni, hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menyebutkan hal ni. Adapun hak menyebut 10 dirham tu tidak ada dalam Bukhari dan Muslim. Tidak ada dalam Bukhari dan Muslim, tidak ada. Begitu juga pendapat Malik itu secara jelasnya tidak ada juga. Cuma mengikut tafsiran dia, nawat min zahabin tadi, sejumlah sekian-sekian, seberat sekian-sekian, itu mengikut tafsiran dia. Tafsiran itu tidak serupa orang lain, tafsir lagu lain pula. Walau bagaimanapun wazn nawat min zahabin itu tidak sampai 10 dirham, tidak sampai, tentu dah tu. Tak lagi nampak kena berhenti sekat tu. Wallahu a'lam.